Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kembali lagi kita dalam malam puaka. Apa khabar semua geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang sudi, apa salahnya korang tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu. Dan bukan sahaja penggemar ataupun peminat kisah-kisah seram saja yang boleh tekan bell notification tu. Haters yang tak suka cara Zaf bercerita, kau cerita macam makcik bawang, korang boleh tekan juga bell tu supaya setiap kali aku upload video baru, korang boleh tinggalkan komen-komen negatif korang supaya hati korang riang gembira. Dan pada malam ni kita kembali lagi dalam siri Jelajah Puaka 1 Malaysia. Dah bersedia ke geng puaka? Let's go guys. Kita tak nak buang masa dah pada malam ni. Dah banyak sangat masa yang terbuang. Masa itu emas. Dunia ini hanya sementara. Ni pun dah buang masa ni. Let's go. Kita layan intro dulu. Yeah. Dalam siri Jelajah Puaka 1 Malaysia, Zaf membawakan kepada korang semua untuk korang rasai sendiri, untuk korang dengarkan pengalaman-pengalaman seram, kisah-kisah misteri yang pernah terjadi kepada 3 individu yang berbeza dalam satu negeri yang sama. Dan setelah hampir ke semua negeri kita dah pergi jelajah, pada malam ni Zaf akan bawakan kepada korang semua 3 pengalaman seram yang berlaku di negeri Selangor guys. Bila kita bercakap pasal negeri Selangor ni, kita dah terbayang kesedihan sebab baru-baru ni Selangor kalah menentang JDT sampai 2-0 Mike kena. Apa cerita, dah banana dah pisang dah. Tapi tak apalah, adat pertandingan, ada menang ada kalah. Kalau semua nak menang, baik tak payah main bola Mike. So malam ni tak nak lengah masa, Zaf akan mulakan dengan kisah yang pertama. Diceritakan oleh Arifin sewaktu dia sambung belajar di UiTM Puncak Alam guys. Sewaktu awal-awal Arifin sambung belajar kat UiTM Puncak Alam, kawasan Puncak Alam tu jauh berbeza berbanding sekarang. Sekarang ni kalau korang pergi, korang dah nampak dah, tak berapa nak seram sangat. Hutan pun dah tak tebal, dah banyak kilang, kedai-kedai makan, perumahan-perumahan pun dah pesat membangun. Tapi waktu zaman Arifin dulu, kawasan Puncak Alam ni memang kawasan yang terpencil, dengan lampu jalan tak ada, lepas tu jalan raya berlobang-lobang, kiri kanan jalan yang sempit tu dipenuhi dengan hutan-hutan. Dan Arifin ada terdengar juga dekat kawasan Puncak Alam tu pernah terjadinya satu kes pembunuhan yang melibatkan salah seorang ahli politik Malaysia ni. Woi, lagilah meremang diri Arifin. Tapi disebabkan sejak zaman sekolah dia dah terbiasa tinggal dekat asrama, so bila cakap pasal asrama, boleh dikatakan Arifin ni dah terbiasa jugalah dengan gangguan-gangguan mistik. So dia tak ada lah rasa apa sangat. So sewaktu Arifin mendaftar masuk dekat UiTM, dia ditempatkan di satu blok asrama yang terletak dekat tingkat 8. Dan menurut Arifin juga, tingkat 8 dan tingkat 9 rupa-rupanya tidak dipakai oleh pihak UiTM hampir 2 tahun. Dah 2 tahun dah blok tu terbiar. Tapi pihak UiTM terpaksa buka balik disebabkan ramai pelajar yang bakal masuk sambung belajar kat UiTM pada masa tu. So Arifin ni tak ada apalah, dia pun masuklah dekat dalam dom dia dan dia nampak satu dom ada 4 bilik. Jadi dia tak adalah risau sangat. Okeylah ada kawan-kawan. Tapi apa yang Arifin tak tahu, lagi 3 orang pelajar yang akan tinggal dengan dia akan masuk lambat. Sebab 3 orang pelajar ni merupakan pelajar rayuan, pelajar yang tak dapat masuk ke asrama. So diorang kena merayu. So lama tak lama jugalah, 3 minggu Arifin akan tinggal seorang diri dekat dalam dom dia. Jadi pada minggu pertama Arifin tinggal seorang diri, tak ada apa pun yang berlaku. Adalah beberapa malam Arifin akan terdengar seakan-akan ada bunyi tapak kaki sedang berlari, ada orang alih perabot, ada pintu orang main buka tutup. Tapi bagi diri Arifin, dia dah terbiasa dah. Budak dah tinggal asrama berapa lama, sekadar nak main bunyi. Come on lah, tak ada hal lah benda ni. Tapi apa yang Arifin tak tahu, masuk sahaja minggu kedua, gangguan tu dah makin teruk. Dikatakan adalah satu malam sewaktu Arifin ni sedang duduk dekat atas katil dia,
Dia tengah main game dekat phone dia. Dan disebabkan Arifin ni tinggal seorang, 3 orang lagi pelajar ni tak masuk lagi. So Arifin memang dia biarkan je pintu bilik dia terbuka. Dan sebab tu Arifin sedang rancak main phone dia, hujung mata dia boleh nampak dekat area pintu ada bayang-bayang budak kecil sedang mengendap je. Seakan-akan budak ni sedang tengok dia tengah buat apa kat dalam bilik. Dan setiap kali Arifin mendongakkan kepala dia nak tengok betul ke ataupun salah mata, dia nampak budak ni tadi akan cepat-cepat masuk macam tu tau. So 2-3 kali hanya hujung mata je Arifin nampak seakan-akan ada bayang hitam yang sedang mengendap dia. Jadi Arifin ni memberanikan diri dia, dia pun keluarlah ke area ruang tamu. Dia nak tengok, manalah tahu kawan-kawan ataupun pelajar-pelajar lain ni ada salah seorang yang dah masuk ke dalam dom tu. So bila dia pergi ke area ruang tamu, dia tengok yang lagi 3 bilik ni memang berkunci. Tak ada siapa pun dekat dalam dom selain dia. So Arifin ni sedapkan hati dia, selagi aku tak kacau kau tak payahlah kacau aku. So Arifin ni buat macam biasalah. Dan selang beberapa hari lepas tu, Arifin mengalami lagi satu gangguan. Gangguan kali ni dah agak melampau bagi diri Arifin sebab dia dah melibatkan sentuhan. Selepas saja Arifin mandi pada malam tu, dia nak keluar daripada bilik air, tiba-tiba Arifin ni terjatuh. Dan Arifin dapat rasa yang dia terjatuh disebabkan ada satu tangan yang teramat sejuk. Yang waktu dia nak melangkah keluar daripada bilik air, tangan ni pegang kaki dia. Sebab itulah Arifin terjatuh. Dan pada masa Arifin jatuh tu, dia turut boleh terdengar ada suara, seakan-akan suara budak kecil yang gelakkan dia. Sebaik saja Arifin terdengar bunyi suara budak kecil gelakkan dia, Arifin pun tak lengah masa. Dia terus lari masuk dalam bilik dia, dia kunci pintu bilik. Dan lepas dia dah pakai baju apa semua, pada malam tu Arifin pun membacalah Al-Quran. Sebab dia nak biar gangguan kat rumah tu ataupun benda yang duduk kat dalam bilik dia tak terus mengganggu dia. Dan sepanjang Arifin membaca Quran pada malam tu, dekat luar bilik dia, Arifin boleh dengar pintu bilik dia beberapa kali diketuk. Dia boleh dengar ada bunyi tapak kaki sedang berlari. Dan bagi diri Arifin yang paling menyeramkan, dia boleh dengar ada satu suara garau seakan-akan marah apabila Arifin ni baca Quran. Tapi Arifin langsung tidak mengendahkan bunyi ataupun gangguan yang dia alami pada malam tu. Arifin terus teringat pesanan bapak dia. Kalau kita pergi tempat-tempat yang lama tidak berpenghuni, kita kena tahu benda-benda ni kemungkinan dah beranak pinak dekat situ. So kita sebagai orang luar, kita kena hormat. Kita kena bagi tahu diorang yang kita penghuni baru. Jadi diorang kena keluar. So pada malam tu Arifin pun baca ayat-ayat Quran yang sejuk. Dia bukan baca-baca ayat ruqyah yang panas yang boleh buat benda ni marah ke, sebab dia tak nak keadaan bertambah teruk. So keesokan harinya, sewaktu Arifin pergi ke kelas dan apabila dia pulang je ke rumah, 3 bilik yang berkunci ni tadi, ketiga-tiga bilik ni pintu dia terbuka. Dan waktu Arifin nampak pintu bilik terbuka dan dia dapati yang 3 orang lagi pelajar yang sepatutnya tinggal bersama dia belum masuk lagi, Arifin dah tahu dah pada malam tu lah dia kena buat sesuatu. Sebab ini merupakan petanda yang benda tu nak bagi tahu Arifin yang ini adalah tempat dia orang. So pada malam tu Arifin bercadang kali ni dia kena baca Quran dekat area ruang tamu. Sebab sebelum tu dia baca Quran kat dalam bilik dia. Tapi disebabkan gangguan tu dia nampak dah makin teruk, dia kena ambil langkah berjaga-jaga lah. Jadi malam tu Arifin pun duduk bersila kat area ruang tamu. Dia pun baca Quran dan sedang dia baca Quran, Arifin ni terkejut sebab ketiga-tiga pintu bilik yang tidak dipakai ni beberapa kali terbuka tertutup, terbuka tertutup. Dan bila pintu bilik tu dah terhempas berkali-kali, Arifin ni dia masih lagi baca Quran. Tiba-tiba Arifin boleh rasa macam ada satu angin sejuk yang datang daripada arah depan muka dia, menghempas ke muka dia. Dan dengan angin sejuk tu juga, Arifin boleh terdengar ada satu bisikan, suara garau, seakan-akan suara seorang lelaki yang mengatakan dekat Arifin, Berhenti. Berhenti. Jangan baca. Jangan baca. Bila Arifin terdengar je, ada satu suara bisikan, suara lelaki yang teramat garau mengatakan kepada dia supaya dia tidak terus membaca Al-Quran.
Arifin kuatkan hati dia, dia ingat apa pesanan ayah dia. Arifin pun terus berhenti baca Quran dan Arifin melaungkan azan. Dan sewaktu Arifin melaungkan azan, tiba-tiba datangnya angin yang tak tahu daripada arah mana. Tiba-tiba dalam bilik asrama dia, angin begitu kuat. Arifin boleh rasa daripada segenap sudut tau. Angin tu menghempas ke muka dia. Menghempas. Tapi Arifin ni tetap meneruskan azan. Dan bila dah habis azan je, Alhamdulillah, bunyi hempasan pintu, bunyi suara orang mengamuk, suara lelaki, angin pun semua tak ada. Semua kembali dalam keadaan biasa. Dan selepas habis je minggu yang ketiga, Alhamdulillah, pelajar-pelajar yang dikatakan akan tinggal bersama Arifin mula masuk ke dalam asrama. Dan sepanjang Arifin tinggal ke asrama tu, tak ada pun gangguan. Adalah gangguan bunyi. Kadang-kadang beberapa kali ada juga terdengar budak berjalan, budak berlari. Tetapi tak adalah teruk. Sewaktu Arifin awal-awal masuk dulu, gangguan memang teruk gila. Sampai kena tarik lah, sampai nampak bayang-bayang budak kecil. Dan menurut Arifin, kemungkinan besar jin yang menetap kat dalam bilik dia bukan satu, tetapi kemungkinan jin ni ada anak, ada isteri. So kiranya keluarga jin ni dah lama menetap kat situ. Tapi nasib baiklah, segala ilmu yang ayah dia ajar sewaktu dia belajar silat dulu, dia amalkan dan dia berjaya bersihkan bilik tu sebelum pelajar-pelajar lain ni duduk bersama dengan dia. Jadi itu gangguan pertama yang dialami oleh Arifin. Gangguan kedua, Arifin katakan bukan berlaku kat UiTM, tetapi sewaktu dalam perjalanan pulang daripada UiTM, Arifin ni ada cuti. So dia pun nak pergi berjumpa kawan-kawan dia. Dia nak pergi jumpa kawan-kawan dia dekat area Shah Alam. Jadi lepas dah lepak dengan kawan-kawan dia dekat area Shah Alam, Arifin ni naik motosikal. Dia tengok jam dah pukul 11.30. So daripada Shah Alam nak menuju ke area UiTM tu, perjalanan lebih kurang dalam 30 minit. So Arifin ni dah boleh bayang, okey lah, sempatlah kot sebelum pukul 12 aku sampai dekat UiTM tu. So selepas Arifin dah lepak dengan kawan-kawan dia, Arifin pun menunggang motosikal dia untuk pulang balik ke asrama UiTM. Dan dalam perjalanan tu, di kiri kanan jalan hutan tau. Tiba-tiba hidung Arifin dia boleh terbau satu wangi yang secara perlahan bau yang teramat wangi ni bertukar menjadi bau yang teramat busuk, seakan-akan bau bangkai. Dalam pemikiran Arifin, disebabkan jalan puncak alam ni kiri kanannya hutan, kemungkinan bau yang seakan-akan bangkai ni datangnya daripada bangkai-bangkai haiwan yang dah mati kat dalam hutan. Jadi Arifin ni bawa je lah motor dia macam biasa. Dan disebabkan jalan, kalau korang tahulah, jalan puncak alam ni kejap turun bukit, kejap naik bukit, kejap turun bukit. Ada salah satu bukit tu, Arifin rasa yang motosikal dia berat je. Dia dah perah minyak, tapi motor dia tetap perlahan je. Tapi Arifin ni positif juga lagi. Tak apalah, motor aku ni pun motor dah lama kot. Kemungkinan motor ni dah memang laju dia tahap ni je. So Arifin pun redah je lah, lantak lah. Kalau perlahan pun perlahan lah. So dalam 10 minit motor dia berat. Bila dia dah lepas satu kawasan tu, akhirnya motor dia dah kembali seperti biasa balik. Dah laju balik dah. So Arifin pun dalam otak dia dah tak nak fikir apa. Yang dia tahu, dia kena balik. Sebab kalau tak nanti, dia nak kena hadap guide UiTM. Siapa yang tak tahu? Siapa yang tak takut dengan guide UiTM? Punyalah garang. So bila Arifin sampai betul-betul kat depan pagar UiTM, jam dah menunjukkan pukul 12 suku. Dan seperti jangkaan dia lah, dia ditahan oleh guide UiTM. Guide UiTM ni pun tanyalah Arifin, kau ni daripada mana ni? Kau nak apa? Lalu Arifin pun katalah kan dekat abang guard ni, bang, saya pelajar UiTM bang, saya nak balik asrama. Maaf bang, saya lambat. Saya daripada Shah Alam jumpa kawan-kawan. Tapi guard UiTM ni bila dah tengok jam 12 lebih, engkau dah pukul berapa ni? Engkau tengok jam ke tak? Amboi kau, kalau rumah kau tak apalah kau nak buat macam hotel. Ini asrama, kau tahu tak? Ada peraturan. Sebagai seorang pelajar dah pok-pek. Arifin tengok jam, sedar tak sedar dah dekat 15 minit. Pok-pek. Kau ni tak ada masa depan lah. Kau ni tahu tak boleh balik lambat lah. Jadi Arifin ni dah berbulu lah. So dia cakap lah dekat abang guard ni, bang, maaf lah bang, bukannya selalu. Abang pun first time kan tengok muka saya. Serius bang, saya minta maaf bang. Bukan niat saya nak buat macam hotel. Motor saya meragam lah tadi bang. Bang, benarlah kan bang, saya nak masuk asrama. Dan secara tiba-tiba abang guard ni terus marah Arifin. Engkau turun jap.
Kau tongkat motor kau turun, kau turun. Jadi Arifin ni turun lah. Dalam hati Arifin dah panas lah. Alamak bang, janganlah sampai tahap macam ni bang. Saya nak balik je. Apa yang saya nak kena turun? Tapi Abang Gad ni tetap berkeras. Kau turun je lah. Jom ikut aku. Masuk pondok Gad. Jadi Arifin ni pun masuk je lah. Dalam hati dia, apa hal ni? Takkan universiti pun sampai macam ni kot. Kalau zaman sekolah lain cerita lah kan. Tapi disebabkan Abang Gad ni dah kerek, Arifin pun malas dah. Badan dia dah penat dah. Dia pun ikut je lah. Abang Gad ni masuk kat dalam pondok Gad UiTM tu. Dan tiba-tiba Abang Gad ni cakap, kau nak balik asrama kan? Cuba kau tengok CCTV tu. Kau bagi tahu aku apa yang kau nampak. Jadi pada masa ni Arifin pelik lah. Tengok CCTV. Apa kena-mengena pula bang? Dan Abang Gad ni katakan berkali-kali, kau tengok je lah. Nanti kau tahulah kenapa aku tak benarkan kau balik kat asrama tu. Dan waktu Arifin tengok CCTV, tergamam terus Arifin. Korang tahu apa yang Arifin nampak? Arifin ni seakan-akan tak percaya sebab bila dia tengok CCTV yang ada gambar motor dia dekat luar pondok pengawal tu, Arifin nampak betul-betul dekat tempat duduk belakang motor dia ada pocong yang sedang duduk kat atas motor. Dan waktu Arifin tengok CCTV, dia nampak pocong. Arifin pun pandanglah ke arah motor dia. Bila dia pandang ke arah motor dia, dia tak nampak pun makhluk berbungkus ni. Dia boleh nampak makhluk pocong ni hanya dekat dalam CCTV tu je. Jadi sebab itulah Pakcik Gad ataupun Abang Gad tu tak benarkan Arifin ni balik ke asrama. Menurut Abang Gad tu, dia cakap dekat Arifin, sekarang kau tahu kan kenapa aku membebel banyak? Engkau tahu tak? Ini puncak alam lah bro. Engkau balik lambat-lambat macam ni, dah ada benda mengikut kau dah. Sekarang ni, engkau lepak dulu sini. Aku tak nak disebabkan kau seorang, kau bawa benda tu masuk ke asrama, dah lah blok kau sebelah blok perempuan. Kejap kan berlaku histeria ke apa, dah masalah pula. Jadi Arifin pun dengar je lah cakap Abang Gad tu, dia pun lepak lah lebih kurang dalam 10 minit. Dan bila dia dah tak nampak kelibat pocong tu, barulah Abang Gad ni benarkan dia masuk. Dalam hati Arifin, ya Allah, aku dah bersangka buruk. Aku bajet ke Abang Gad ni memang seorang yang kerek. Rupa-rupanya Abang Gad ni bila Arifin sampai kat depan pintu pagar, dia dah nampak dah dekat CCTV yang Arifin bukan balik seorang diri, tetapi pocong menompang motor Arifin. Jadi itulah kisah yang pertama yang dialami oleh Arifin. Tak nak lengah masa, kita teruskan dengan kisah yang kedua. Korang pernah tak lalu highway Lata? Highway yang bila malam-malam tak ada banyak kereta tu, dikatakan kejadian yang dialami oleh Pakcik Kasim sewaktu dia pulang bekerja daripada Puncak Alam, ingin pulang ke country homes yang terletak dekat area Rawang, dan telah mengalami satu gangguan yang bagi diri Pakcik Kasim agak misteri guys. Kisah seram yang kedua yang aku ingin berkongsi dengan korang adalah pengalaman seram yang dialami oleh Pakcik Kasim sewaktu dia pulang bekerja daripada Puncak Alam ke rumah dia yang terletak dekat country homes Rawang guys. Dan untuk orang-orang yang tinggal dekat Rawang, setiap kali diorang bekerja di area Puncak Alam, kebiasaannya diorang akan gunakan highway Lata ni sebagai jalan utama, disebabkan highway Lata ni tidak mempunyai banyak kenderaan yang akan lalu dan juga boleh elakkan traffic jam. Kalau balik pukul 6 petang kau ikut NKVE, hoi jenuh mat, berapa jam pula nak sampai Rawang. So boleh dikatakan dah hampir 2 tahun Pakcik Kasim akan menggunakan highway Lata. Pakcik Kasim pernah terdengar kisah-kisah seram, pengalaman-pengalaman seram yang dialami oleh pemandu sewaktu mereka melalui highway Lata. Tetapi bagi diri Pakcik Kasim sendiri, itu semua hanyalah cerita-cerita yang dibawa-bawa daripada mulut ke mulut. Sebab selama 2 tahun dia lalu highway Lata, walaupun agak menyeramkan, lagi-lagi sewaktu Pakcik Kasim memandu pulang dalam pukul 8, dalam pukul 9, kereta pun tak banyak, jalan tu agak sunyi sedikit, tetapi tak pernah pun Pakcik Kasim mengalami apa-apa kejadian yang misteri. Sampailah pada satu malam dikatakan Pakcik Kasim pulang agak lewat. Secara kebiasaannya Pakcik Kasim akan pulang daripada tempat kerja dia pada pukul 6 petang. Tetapi disebabkan banyak kerja yang Pakcik Kasim terpaksa siapkan, dia bergerak daripada kawasan Puncak Alam seawal pukul 8 malam pada hari itu. So waktu dia tengah memandu, disebabkan kerja yang teramat banyak, mata Pakcik Kasim sewaktu dia melalui jalan highway
Highway Lata tu, dia dah beberapa kali kereta dia kejap ke kiri, kejap ke kanan sebab mata dia dah berat sangat, dia dah mengantuk gila dah. Lalu Pakcik Kasim pun mengambil keputusan untuk berhenti rehat sekejap di R&R yang ada dekat Highway Lata tu. R&R kecil je, bukannya macam tapah tu. R&R untuk berhenti basuh muka cukup lah. So Pakcik Kasim pun singgah lah dekat R&R. Dan selepas Pakcik Kasim dah basuh muka dia, dia pun dah segar balik. Dia pun keluar daripada tandas untuk menuju ke kereta dia sebab dia nak teruskan perjalanan. Dan waktu dia menghala ke kereta dia, Pakcik Kasim perasan di depan kereta dia ada satu keluarga yang tengah berdiri dekat situ. Pakcik Kasim pandang juga ke kiri, ke kanan. Tak ada pun kereta, tak ada pun motor. Tadi waktu aku berhenti dekat R&R ni, aku seorang je, tak ada orang lain. Daripada mana pula keluarga ni datang? Dalam hati Pakcik Kasim, dia dah agak takut. Tapi disebabkan dia tengok agak lama keluarga ni berdiri tercegat je dekat situ, kemungkinan ini manusia ni. Mana ada hantu boleh berdiri lama macam ni. Lepas tu kaki diorang pun jejak tanah. Jadi Pakcik Kasim tak adalah takut sangat. Dia pun menghampiri kereta dia. Dan masa ni Pakcik Kasim perasan yang keluarga ni berpakaian serba putih. Yang si bapa ni pakai jubah berwarna putih, mengenakan kopiah berwarna putih. Yang isteri dia pula pakai tudung warna putih, baju kurung pun warna putih. Bila Pakcik Kasim nampak yang keluarga ni berpakaian serba putih, hati dia yang daripada okey tadi dah mula resah balik dah. Alah, hai, celah mana pula malam-malam pakai serba putih macam ni. Lepas tu daripada mana pula keluarga ni muncul. Dalam keadaan resah-resah tu, bila Pakcik Kasim dah hampir nak masuk ke dalam kereta dia, tiba-tiba lelaki yang berdiri kat depan kereta dia ni mula memberikan salam kepada Pakcik Kasim. Assalamualaikum. Pakcik boleh tolong kami tak? Dan bila lelaki ni tegur Pakcik Kasim pun menjawablah salam yang diberikan. Tapi waktu Pakcik Kasim tengok muka lelaki ni, ya Allah, sejuknya hati. Muka dia seakan-akan bersinar tau. Lepas tu lelaki, termasuklah ahli keluarga dia yang lain, tak lekang dengan senyuman. Senyum je memandang ke arah Pakcik Kasim. Jadi Pakcik Kasim pun tanyalah lelaki ni, nak saya tolong macam mana? Apa yang saya boleh tolong? Dan lelaki ni mengatakan, boleh tak tumpangkan saya pergi ke daerah Kundang? Sebab saya nak kena pergi sana. Kami nak balik rumah kami. Kami tak ada kenderaan. Lalu bila dah macam tu, Pakcik Kasim pun tengok kiri, tengok kanan. Betul lah juga. Kalau aku tak tolong keluarga ni, siapa yang nak tolong? Walaupun Pakcik Kasim takut, tapi dalam hati dia disebabkan dia tengok yang keluarga ni ada anak perempuan. Dia tengok jam pun dah lewat malam macam ni. Ya Allah, kesiannya lah Pakcik Kasim tak sampai hati. Lalu Pakcik Kasim pun membenarkan lah. Pakcik Kasim pun cakap lah dekat laki ni, InsyaAllah boleh. Kalau macam tu jomlah. Saya pun nak balik ke area Rawang ni. Boleh. Jomlah, naiklah kereta saya. Tapi Pakcik Kasim pelik. Yang lelaki ni je tahu masuk dalam kereta dia. Manakala si isteri dengan anak perempuan ni masih tercegat di hadapan kereta Pakcik Kasim. Jadi bila Pakcik Kasim dah duduk kat dalam kereta dia, lelaki ni pun masuk duduk di sebelah Pakcik Kasim. Pakcik Kasim pun tanyalah lelaki ni, abang, isteri dengan anak abang naiklah sekali. Apa yang tak jemput diorang masuk sekali? Lalu lelaki ni pun mengatalah kepada Pakcik Kasim, oh tak apa, isteri dengan anak saya, diorang kena tunggu kawan saya. Kawan saya tak lama lagi datang. Pakcik jangan risaulah. Saya tumpang pakcik dulu supaya saya boleh pergi dulu jumpa kawan saya dekat daerah Kundang tu. Jadi Pakcik Kasim ni dah jadi pelik dah. Engkau ni pentingkan diri betul. Kalau dah tahu yang kawan kau nak jemput, kau tunggulah dengan anak bini kau. Tapi Pakcik Kasim ni malas nak tanya banyak. Dia pun fikir, aku dah niat nak tolong ni, tolong je lah. So Pakcik Kasim pun malas dah nak fikir banyak. Lantak engkau lah. Pakcik Kasim pun niat dia nak tolong. Dia pun meneruskanlah perjalanan, bawa lelaki ni yang meninggalkan si isteri dengan anak dia dekat R&R Lata tu. Dan sepanjang perjalanan, Pakcik Kasim perasannya lelaki ni seakan-akan meluahkan perasaan sedih dia pada Pakcik Kasim. Saya sebenarnya sungguh kecewa pakcik dengan perangai segelintir manusia. Tergamak manusia menghancurkan hutan-hutan yang telah pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Manusia penuh dengan sifat tamak, langsung tidak memikirkan makhluk-makhluk Allah yang lain.
selepas kawasan hutan semua telah dimusnahkan. Habis penempatan kami, habis tempat tinggal kami. Kami tidak tahu ingin pergi ke mana. Walaupun di dalam era kemodenan. Tetapi haruslah kita ingat bahawa semua ini hanyalah milik Allah semata-mata. Kita tidak bolehlah mengikut hawa nafsu dan juga ketamakan diri kita sendiri. Ia akan merosakkan sistem alam. Bila Pakcik Kasim dah dengar yang lelaki ni luahkan perasaan dia, korang boleh bayang tak muka Pakcik Kasim macam mana? Pakcik Kasim dalam hati dia, kalau aku dah tumbuk engkau ni, malam-malam aku dah lah baru balik bekerja kan. Engkau nak cerita pula pasal politik apa semua. Tiba-tiba musnahkan alam lah, hutan lah. Habis kami tak ada tempat tinggal lah. Semak betul lah. Dah lah sepanjang perjalanan tak habis-habis laki ni. Pok-pek, 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 pok-pek. Jadi bila macam tu, daripada perasaan menyampah, tiba-tiba otak Pakcik Kasim ni, dia mula tertangkap sesuatu yang pelik. Kejap. Laki ni cakap bila orang musnahkan hutan, habis rumah dia, habis penempatan dia. Biar ke betul? Takkanlah lelaki ni tinggal dalam hutan bersama keluarga dia? Pada masa tu Pakcik Kasim yang daripada menyampah, bulu roma dia terus meremang. Dalam hati Pakcik Kasim, ya Allah, biar ke betul? Yang aku tumpangkan ni manusia ke bukan ni? Jadi dalam keadaan tergagap-gagap, Pakcik Kasim pun tanyalah lelaki ni, abang, saya nak tanya. Abang cakap tadi, abang tinggal dekat dalam hutan. Abang dengan keluarga abang daripada mana sebenarnya ni? Macam mana abang boleh ada dekat R&R tadi tu? Dan lelaki yang duduk kat sebelah Pakcik Kasim ni mengukir senyuman. Dan lelaki ni mengatakan kepada Pakcik Kasim seakan-akan lelaki ni boleh membaca hati Pakcik Kasim pada masa tu. Saya tahu Pakcik tengah takut. InsyaAllah, Allah sentiasa menjaga Pakcik. Pakcik jangan risau. Sebenarnya saya dan keluarga saya pergi menghadiri satu majlis kenduri. Dan kebetulan pula kawan kami tak sampai lagi tadi. Sebab itulah kami berada dekat R&R tu. Pakcik jangan risau. Nanti sampai Kundang, saya akan berjumpa keluarga saya balik. So bila lelaki tu jawab macam tu, Pakcik Kasim yang mula dah rasa takut dah kembali tenang balik. Alhamdulillah. Betul lah manusia lah ni. Baru logik sikit. Rupanya baru pulang daripada kenduri okey lah, logik lah. So Pakcik Kasim pun meneruskanlah perjalanan. Dan bila Pakcik Kasim dah sampai je dekat exit tol Kundang, Pakcik Kasim tengok jam dia. Ya Allah, dah pukul 11. Pukul 11? Apa yang lama sangat? Seingat Pakcik Kasim, sewaktu dia sampai ke R&R Lata tadi, jam belum pun masuk pukul 9 malam. Takkanlah sampai 2 jam aku memandu nak sampai kat Kundang ni. Kebiasaannya tak adalah lama macam ni. Pakcik Kasim terkejut, hampir 2 jam. Takkanlah perjalanan aku perlahan sangat. Pakcik Kasim pun bawa macam biasa je. Jadi bila Pakcik Kasim tengok jam dah menunjukkan pukul 11 malam, dia pun tak nak lambat sangat sampai kat rumah dia. Sebab dia nak kena hantar laki ni dekat stesen minyak Kundang pula. So Pakcik Kasim pun tekanlah minyak dia. Dia nak laju sikit. Tengah dia bawa kereta tu, akhirnya dia dah sampai dah dekat salah satu petropam yang ada dekat area Kundang tu. Dan waktu sampai, lelaki kat sebelah Pakcik Kasim ni pun katalah kepada Pakcik Kasim, Pakcik boleh berhenti kat depan tu. Nanti keluarga saya ada kat sana. Pada awalnya Pakcik Kasim tak faham. Tetapi seakan-akan tidak percaya. Dan Pakcik Kasim pada masa tu teramat terkejut. Sebab bila dia sampai je dekat stesen minyak area Kundang tu, di hadapan Pakcik Kasim boleh nampak yang isteri dengan anak perempuan lelaki ni dah berdiri tercegat menunggu lelaki ni untuk menjemput diorang. Jadi pada masa tu dalam hati Pakcik Kasim, ya Allah, ini tak logik. Ini tak mungkin. Macam mana isteri dengan anak lelaki ni boleh sampai dulu? Mana boleh? Padahal Pakcik Kasim yang bawa kereta, Pakcik Kasim tinggalkan diorang. Macam mana diorang boleh sampai dekat stesen minyak tu terlebih dahulu? Bermacam-macam perasaan yang bermain dalam hati Pakcik Kasim. Jadi bila dah sampai macam tu,
lelaki ni pun mengucapkan terima kasih. Lelaki ni pun turun daripada kereta, jumpa balik keluarga dia. Dan pada masa tu, disebabkan tak sedap hati, Pakcik Kasim tak terus gerak. Dia pun tunggu dulu, dia duduk je kat dalam kereta dia dan dia perhatikan lelaki ni bersama keluarga dia berjalan ke arah belakang kereta Pakcik Kasim. Dan Pakcik Kasim pun menggunakan cermin pandang belakang tu, dia nak tengok ke mana keluarga ni nak pergi. Dan alangkah terkejutnya Pakcik Kasim, seakan-akan tidak percaya oleh biji mata dia. Sebab bila dia pandang keluarga yang tengah berjalan menggunakan cermin pandang belakang, Pakcik Kasim nampak yang ketiga-tiga keluarga ni terbang dan hilang daripada pandangan. Lelaki termasuk isteri dia dan juga anak perempuan dia terbang ke atas. Lepas tu hilang. Pakcik Kasim dah tak nampak dah. Pada masa tu Pakcik Kasim daripada mengantuk-ngantuk terus segar. Dia dah tak fikir banyak. Dia terus pecut kereta dia selaju yang boleh. Dan bila dia sampai kat rumah dia, dikatakan Pakcik Kasim keesokan harinya tak pergi bekerja. Hampir 2 hari Pakcik Kasim demam panas. Sebab Pakcik Kasim seakan-akan tidak percaya pengalaman yang dialami oleh diri dia pada malam tu. Kemungkinan keluarga yang dia tolong tu bukanlah daripada alam kita, bukanlah manusia. Dan Pakcik Kasim yakin ianya adalah bunian. Sebab perwatakan lelaki tu cukup baik. Dia mengingatkan kepada Pakcik Kasim tentang perangai manusia yang tamakkan harta, yang musnahkan alam semata-mata untuk memuaskan nafsu, mengaut keuntungan tanpa memikirkan hak makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi itu telah mengajar Pakcik Kasim bahawa memang betul highway Lata pada lewat tengah malam, kalau korang nampak ada keluarga yang menahan kereta korang, terpulanglah. Pakcik Kasim kata kan, kalau korang berani nak tumpangkan, tumpangkanlah. Kemungkinan itu merupakan bunian highway Lata. Jadi itulah kisah yang kedua. So tak nak lengah masa, kita nak teruskan dengan kisah yang ketiga berkenaan Hospital Sungai Buloh, guys. Kisah yang ketiga dan terakhir diceritakan oleh Bunyamin, bukan nama sebenar. Dikatakan Bunyamin ni duduk berdekatan dengan Hospital Sungai Buloh. Dan hospital pula memang tak lari daripada kisah-kisah seram. Kita dah tahu dah, kalau kawasan hospital, yalah banyak kematian yang berlaku, terutamanya bilik mayat. Dan yang uniknya pasal Hospital Sungai Buloh ni, apa yang bertambah seram, dia ada bangunan lama dan bangunan baru. Bangunan lama ni lah yang agak creepy sedikit. Dah lah bangunan lama. Sejarah bangunan lama Hospital Sungai Buloh ni dulunya menempatkan pesakit-pesakit yang terkena kusta, cluster, apa penyakit tu Gang walker betul lah ke? Alah, benci lah macam ni, asyik sasul je. Tak apa, aku tak nak potong, kita terus saja. So penyakit kusta, penyakit kusta lah, senang cerita kan. So dulu memang pesakit-pesakit yang terkena gangguan pula, yang terkena penyakit macam ni memang ditempatkan dekat blok lama. So waktu penyakit tu melanda, banyak kematian yang berlaku. Sebab itulah aku boleh katakan tak heranlah hospital baru pun ada gangguan, ada banyak kejadian-kejadian seram. Ini kan pula hospital bangunan lama yang mempunyai pelbagai sejarah yang agak menyeramkan. Dan kejadian seram yang dialami oleh Bunyamin, dikatakan sewaktu ibu dia terpaksa dimasukkan ke dalam hospital kerana ibu dia mengalami sesak nafas. Ibu dia dah tua, lepas tu ibu dia memang ada sejarah asma. Dan waktu tengah lepak kat rumah, ibu dia tiba-tiba tak boleh bernafas, dah tercungap. So Bunyamin dengan bapa dia pun pergilah hantar ibu dia dekat bahagian emergency tu. Dan waktu ibu dia dah masuk ICU, doktor tengah check kenapa ibu dia tak boleh bernafas. Bunyamin ni disebabkan terlalu stres, dia tak pernah tengok ibu dia sakit. So sebagai seorang anak, kita boleh bayang dah, Bunyamin ni dia stres sangat pada masa tu. Dia terlalu sedih, pelbagai emosi yang bermain dalam fikiran dia. Jadi itu telah menambahkan kesemakan otak Bunyamin. Lalu Bunyamin pun pergilah
keluar daripada hospital Sungai Buloh tu sebab dia nak isap sebatang 2 rokok, nak release segala tekanan yang ada dalam hati. So Bu Yamin pun jalan, dan dekat tempat Bu Yamin isap rokok betul-betul berdekatan dengan bahagian ambulans. Ada 2-3 ambulans yang parking kat situ tau. Jadi sewaktu Bu Yamin ni tengah isap rokok 2-3 pam, Bu Yamin ni mata dia melilau. Kejap dia pandang bangunan lama hospital Sungai Buloh, kejap dia pandang ke arah ambulans, dan secara tiba-tiba salah satu ambulans yang parking betul-betul di bahagian emergency, Bu Yamin perasan dia nampak seakan-akan macam ada orang yang tengah duduk kat dalam ambulans tu. Pada awalnya Bu Yamin fikirkan kemungkinan pesakit. Tapi bila Bu Yamin fikir balik, kejap, ambulans ni bukannya baru sampai. Ambulans ni memang dah lama tak bergerak. Takkanlah ada pesakit dekat dalam ambulans. Enjin pun tak hidup. Nak cakap pekerja ataupun doktor yang duduk kat dalam ambulans, kejadahnya nak duduk kat dalam ambulans. Jadi Bu Yamin ni dia rasa tertarik. Lalu dia pun berhenti isap rokok, dia matikan rokok dia. Dia pun menghampirilah ambulans ni untuk dia tahu, apa benda yang duduk kat belakang ambulans. Sebab dia boleh nampak bayang-bayang. Benda ni kejap ke kiri, kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap ke kanan. Dan bila Bu Yamin dah betul-betul dekat dengan cermin ambulans tu, Bu Yamin memang terkejut. Dia memang meremang. Dia rasa nak pingsan pun ada. Seakan-akan tidak percaya. Sebab dia nampak rupa-rupanya benda yang tengah duduk kat dalam ambulans adalah satu susuk tubuh wanita yang sedang memandang ke arah dia melalui cermin dekat dalam ambulans tu. Dan lembaga perempuan ni mempunyai rambut yang teramat panjang dengan mata yang teramat besar, sedang tersenyum memandang Bu Yamin. Sekejap ke kiri, kejap ke kanan, kejap ke kiri. So bila Bu Yamin nampak muka perempuan tu, Bu Yamin pun memang cabut lari lah kan. Dia terus berlari menuju ke bahagian emergency, dan dia nampak ayah dia tengah duduk kat situ tunggu mak dia orang. So bila ayah Bu Yamin ni nampak Bu Yamin dengan keadaan berpeluh-berpeluh, ayah Bu Yamin pun tegur lah. Cepat betul kau isap rokok. Wah, dahsyat betul. Tak sampai 5 minit. Tapi Bu Yamin senyap je. Dia duduk senyap je. Jadi itu kejadian yang dialami oleh Bu Yamin. Tetapi sepanjang ibu dia tinggal dekat bangunan lama hospital Sungai Buloh tu, selepas seminggu, sewaktu ibu dia nak keluar untuk pulang ke rumah selepas keadaan ibu dia dah bertambah baik, dalam perjalanan pulang tu, ibu dia mula membuka cerita. Ibu dia katakan sepanjang dia tinggal dekat ward tu selama seminggu, boleh dikatakan hampir setiap malam dia akan dengar yang katil sebelah ada seorang pesakit perempuan ni tak habis-habis menjerit, dan perempuan ni mengganggu tidur dia. Bila ayah Bu Yamin dengar, pada awalnya ayah dia tak pelik. Ayah dia tanyalah isteri dia, siapa perempuan tu? Awak biar betul. Dan ibu Bu Yamin pun sambunglah cerita. Betul, saya setiap malam, memang tak selesa betul lah. Saya bagilah tahu nurse, saya cakap, nurse, bisinglah nurse, perempuan katil sebelah ni. Kejap menjerit, kejap menangis. Saya rasa orang Vietnam kot sebab saya tak boleh faham bahasa dia. Tapi awak nak tahu tak apa nurse tu buat? Nurse tu bukannya nak pergi tegur. Dia senyum je dekat saya. Dia buat tak tahu je. Stres pula saya. Dan bila ibu Bu Yamin dah habis cerita je, tiba-tiba ayah Bu Yamin katakan, awak ni biar betul. Sepanjang seminggu saya jaga awak. Setahu saya, katil awak je yang ada kat dalam bilik tu. Mana ada pesakit lain. Saya pun adalah jalan juga nak tengok katil sebelah ada tak pesakit lain dalam bilik awak. Mana ada. Takkanlah awak seorang je ada dalam bilik tu. So bila ibu Bu Yamin dengar yang bapa Bu Yamin cakap macam tu, ibu dia seakan-akan tak percaya. Banyak kali ibu dia cakap, betul bang, saya dengar lah. Takkanlah tak ada orang. Memang betul. Jelaslah setiap malam. Awak jangan cuba nak takutkan saya. Tetapi bapa Bu Yamin tetap berkeras. Saya datang melawat awak. Saya pernah datang siang. Saya pernah datang malam. Mana ada. Katil sebelah tu kosong je. So bila bapa Bu Yamin cakap macam tu, mula terlintas di hati Bu Yamin, adakah susuk tubuh yang dia nampak dekat dalam ambulans tu adalah susuk tubuh ataupun lembaga yang sama yang telah mengganggu ibu dia sepanjang ibu dia tinggal dekat dalam ward. So itu telah menjadi misteri. So
so itulah saja kisah untuk malam ni. 3 kisah. Kisah yang ketiga ni pendek je lah. Tetapi aku harap korang kekal ceria dan terhibur keseraman level pisang pada malam ni. Kalau korang suka, korang tekan button like. Dan jangan lupa tekan juga button subscribe. Tanda sokongan korang pada Zaf Channel. Dan kepada haters-haters yang tak suka, korang boleh tekan button dislike. Dan juga tinggalkan komen korang dekat bawah. Sebab kalau korang nak tahu, Zaf sayang semua geng puaka. Tak kisahlah korang suka tak suka, Zaf hanya niat untuk menghiburkan korang, release stres, dengarkan kisah seram. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Kita masih lagi tinggal beberapa lagi negeri dalam siri Jelajah Puaka Satu Malaysia. Komen dekat bawah, lepas Selangor nak mana pula. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Yeay! Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Bye-bye.